Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda di luar sana. Bertemu dalam Wani Pagi bersama saya Gigi Ahmad dan juga Naila Huda. Kita akan bawakan perkembangan terkini, update terkini mengenai perkembangan wabak COVID-19. Naila. Ya, banyak perkembangan yang kita nak bawakan bukan saja dalam Malaysia tapi kita juga nak melihat kepada luar negara. Tapi kita mulakan dengan mungkin anda terlepas malam semalam kerana baru saja dimaklumkan Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Noor Hisham Abdullah yang mana kita mencatatkan satu lagi kes kematian yang menjadikan jumlah kumulatif terkini adalah 35. Ini diumumkan lewat malam semalam yang kata Datuk Dr. Noor Hisham Abdullah kes kematian terbaru itu membabitkan seorang wanita warga tempatan berusia 57 tahun yang mempunyai sejarah perjalanan ke Indonesia. Katanya beliau telah mula bergejala 5 hari sebelum dimasukkan ke Hospital Putrajaya pada 17 Mac 2020 dan kemudiannya ke Hospital Kuala Lumpur dan Hospital Sungai Buloh, dan hasil ujian pengesahan COVID-19 didapati positif pada 18 Mac dan kemudiannya disahkan meninggal dunia semalam, menjadikan keseluruhannya 35 kes kematian, manakala kes positif pula setakat ini adalah sebanyak 2,470 kes. Betul-betul, Naila. Dan juga kalau kita tengok dalam Twitter KKM Putrajaya, mangsa yang ke-8 ataupun yang ke-35 itu merupakan pembantu takbir bahagian sumber manusia KKM, dan beliau adalah Allahyarham Saziah Muhammad Said, dan KKM Putrajaya turut menghulurkan ucapan takziah kepada mangsa, dan beliau disahkan meninggal dunia pada 29 Mac jam 4 petang. Itu antara perkembangan kita di dalam negara, di dalam Malaysia. Dan kalau kita boleh lihat sedikit perkembangan di Thailand pula. Thailand ada merekodkan 143 kes baru dan 2 lagi kematian. Dan Thailand juga katanya 2 lagi kematian ekoran COVID-19 termasuk seorang rakyatnya yang baru pulang dari Malaysia, menjadikan jumlah kematian di negara itu kepada 8 orang. Dan setakat 12 hari waktu tempatan iaitu semalam, Thailand mencatatkan 143 kes baru COVID-19 menjadikan jumlah keseluruhan 1,388 kes. Itu di Thailand. Dan media tempatan juga melaporkan di Thailand kira-kira 2,500 orang menyaksikan perlawanan ataupun mereka mengesankan satu kluster dari stadium Muay Thai yang merupakan antara kluster terbesar di negara itu, melaporkan kira-kira 2,500 orang yang menyaksikan perlawanan itu pada hari tersebut pada 6 Mac, dan kematian lelaki yang terbaru ini merupakan kematian kedua daripada kluster tersebut. Dan kita juga nak melihat kepada negara jiran kita Singapura yang mana mereka mencatatkan 42 kes baru dan jumlah kes keseluruhan kini adalah 844. Ini kenyataan mereka semalam mengesahkan 42 lagi kes, dan daripada 42 kes itu 24 merupakan kes import yang mempunyai sejarah perjalanan ke Eropah, Amerika Utara, Timur Tengah, ASEAN dan beberapa negara Asia lain. Dan 2 daripada kes import membabitkan rakyat Malaysia, masing-masing seorang lelaki berusia 69 tahun dan wanita berumur 68 tahun yang pernah melancong ke United Kingdom. Kita ada lihat bukan saja di Singapura tetapi di Malaysia juga ada kluster ataupun mungkin belum diklasifikasikan sebagai kluster, tapi ada beberapa kes yang berpunca daripada sejarah perjalanan dari Eropah baru-baru ini. Dan kita juga bersama editor eksekutif Razak Cik bersama kami di studio, dan kita melihat kepada kes gelombang kedua ini bukan saja berlaku di Malaysia tetapi di beberapa negara jiran kita, Thailand, Singapura dan juga Indonesia, yang semakin membimbangkan. Ada juga yang melihat, pakar-pakar menjangkakan Indonesia mungkin menjadi epicenter ataupun pusat penularan. Kini ini epicenter berada di Eropah, tetapi melihat kepada ASEAN, Cik Razak, ini satu situasi yang membimbangkan. Kita sebelum ini menyatakan solidariti ataupun inisiatif untuk membantu negara jiran kita, tetapi kita sendiri pun tak terbantu. Bagaimana kita nak memastikan negara-negara ASEAN ini bersedia? Ya, Nala, kalau kita tengok yalah, peribahasa pun ada mengatakan berat sama dipikul kan, ringan sama dijinjing. Tetapi dalam masa ini semua orang nak memikul, semua orang nak menjinjing, mana yang terticir agaknya. Okey, tetapi apa yang kita patut kita lihatkan sekarang adalah negara-negara jiran kita di ASEAN, walaupun kalau kita tengok Indonesia, Brunei, Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, berita-berita yang keluar adalah mungkinlah kita nilai value berita itu at face value, tetapi negara jiran kita lah seperti Laos, Myanmar, Kampuchia, mereka sendiri juga menghadapi
benda yang sama, tetapi buat masa ini hanya kes tetapi tiada kematian. Jadi kalaulah kita fikirkan dari segi kerjasama ASEAN, apa yang perlu sekarang kita tengok dari negara China itu sendiri menjadi sumber bantuan banyak yang dihulurkan kepada negara-negara satu dunia, bukan saja ASEAN. Jadi yang perlu dari segi ASEAN ini sekarang adalah kita ada sistem kita sendiri bagaimana perkara ini dapat ditangani, tetapi buat masa ini apa yang perlu adalah setiap negara melakukan apa yang sistem yang sedia ada dan memerlukan juga kerjasama dari segi antarabangsa. Kerjasama antarabangsa ini sedikit rumitlah buat masa sekarang ini disebabkan kuasa besar dunia mereka sendiri berantakan. Tetapi apa yang perlu adalah setiap negara mengambil langkah-langkah mengikuti template yang sedia ada satu dunia. Apa yang perlu adalah senang saja kita mengambil langkah-langkah macam di Malaysia PKP. Kalau kita tengok tiap-tiap hari ini sudah masuk minggu ketiga. Jadi tiap-tiap hari ada statistik yang meningkat, tetapi kita tak perlu gusar. Apa yang perlu dilakukan adalah mengambil langkah-langkah yang mudah saja, very basic. Jadi mana-mana negara pun buat masa ini, itulah yang semampunya yang kita buat sekarang ini. Sekiranya mana-mana negara yang lebih tinggi kemampuannya, sudah tentu kita dapat menggerakkan usaha-usaha di peringkat ASEAN untuk membantu jiran-jiran kita. Ya, dalam masa yang sama kita juga perlu peka dengan perkembangan terkini dan kita di Malaysia ini perlu tahu daerah-daerah yang mempunyai taburan kes tertinggi COVID-19. Kalau di Lembah Kelang ni, lembah pantai kes tertinggi yang juga dikategorikan sebagai zon merah 218. Di Petaling Jaya saja sudah ada 209 kes, manakala Hulu Langat 206 kes. Nailah. Ya, dan sementara itu kita juga melihat kepada perkembangan coronavirus COVID-19 di luar negara, di mana kita mencatatkan kes tertinggi kini tertumpu kepada Amerika Syarikat dengan lebih 100,000 dan sudah lama pun mencecah ataupun melebihi angka kes positif di China. Dan negara kedua tertinggi pula adalah Itali dengan lebih 90,000 kes positif, dan juga Itali mencatatkan kes kematian tertinggi di seluruh dunia dengan lebih 10,000 kes kematian, diikuti dengan Spanyol, China dan Iran. Dan ini seperti yang saya maklumkan tadi menunjukkan bahawa memang epicenter terbaru ataupun pusat penularan coronavirus COVID-19 ini tertumpu di Eropah. Dan kini Wisma Putra juga memang menggerakkan usaha untuk membawa pulang pertamanya rakyat Malaysia yang terkandas, yang mungkin pergi atas lawatan kerja ataupun pelancongan, yang kini terkandas dan tiada tempat tinggal mungkin ataupun tiada commercial flight penerbangan yang komersial yang boleh membawa mereka keluar. Jadi itu merupakan tumpuan Wisma Putra sekarang, dan selepas itu mungkin akan pertimbangkan bantuan kepada rakyat diaspora Malaysia terutamanya di US, Amerika Syarikat dan juga UK, United Kingdom. Kita akan lihat apa perkembangannya seterusnya, dan kita juga ada menghubungi diaspora rakyat Malaysia di Hong Kong dan di Indonesia sebagainya untuk melihat bagaimana keadaan mereka. Betul tu. Dan dalam masa yang sama, ini perkembangan terbaru di dalam negara kita apabila Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan, telah dikuatkuasakan di Batu 21 hingga Batu 24 Sungai Lui Hulu Langat. Dan ini kata yang diumumkan oleh Menteri Kanan Kluster Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri dalam satu kenyataan semalam. Tindakan itu dilakukan atas nasihat Kementerian Kesihatan Malaysia susulan pengesahan 71 kes positif jangkitan COVID-19 daripada 274 penghuni Ma'had Tahfiz An-Nabawiyah di Batu 23 Sungai Lui. Ya, dan PKPD ini merupakan yang kedua selepas Simpang Renggam dan dilaksanakan di kawasan ini di Sungai Lui bagi membendung jangkitan COVID-19 itu, dan ini melibatkan 3,918 orang penduduk yang merangkumi 700 rumah ini termasuk 7 kampung iaitu 2 perkampungan orang asli dan 5 perkampungan Melayu, dan perintah ini berkuat kuasa mulai tengah malam semalam sehingga 13 April 2020. Cik Razak, PKPD ini kita boleh katakan sebelum ni kalau kita lihat secara nasional, kita lihat lockdown secara partial saja, dan ini mungkin lebih sepenuhnya lockdown yang diperketatkan di 2 kawasan setakat ini. Dan kita juga ada mengesan beberapa kawasan merah, red zone yang lain di negara, terutamanya Petaling itu antara hotspot COVID-19 penularannya. Jadi Cik Razak, ini mungkin membimbangkan lagi rakyat melihat kepada impak psikologi pula. Kita sudah pun melanjutkan tempoh PKP ini sehingga 14
April dan lockdown secara sepenuhnya ini apabila diperketatkan akan mendatangkan lagi impak psikologi yang lebih berat. Apa mungkin pesanan Cik Razak? Mungkin setakat ini berapa hari kita dah laksanakan PKP, bagaimana Cik Razak sendiri bertahan secara psikologi, secara emosi dan mental itu? Naila, apa yang patut kita ketengahkanlah adalah sekarang ini masuk minggu kedua masuk minggu ketiga, kita sudah jumpa rentak perkara ini satu yang begitu alien kepada kehidupan kita setiap hari, tetapi sudah seminggu lebih masuk minggu kedua dan masuk minggu ketiga. Adakah kita sudah jumpa rentak? Saya rasa ramai di luar sana boleh menyesuaikan diri, tetapi apa yang berlaku di Johor, Simpang Renggam, apa yang berlaku di Sungai Lui, siapa tak kenal Sungai Lui, kawasan itu perkampungan jauh masuk ke dalam. Ambilkanlah dari segi positif. Ini adalah satu perkara yang terbaik disebabkan bila sesuatu perkampungan itu betul-betul ada dalam situasi mereka berkurung, sudah tentu pihak berkuasa dapat memberi tumpuan yang khusus. Kalau kita tengok di UK, 50,000 food parcels disediakan untuk dihantar kepada mereka-mereka yang di sana mereka susahlah. Boris Johnson dia sendiri positif. Untuk memberi nasihat kepada rakyat, jangan keluar, jangan pergi pub, jangan pergi sebab matahari dah keluar, semua nak keluar sunbathing. Jadi sesuatu tempat tu disediakan food parcels. Jika kita dapat satu situasi di sini di mana sekiranya lah satu kawasan itu di bawah satu perintah berkurung, kerajaan ataupun pihak berkuasa dapat menggerakkan usaha-usaha. Yang pentingnya adalah makanan. Jadi sekiranya food parcels dapat diberikan kepada, kenalah identify berapa rumah yang ada. Jadi mereka yang sihat ada peranan mereka untuk dimainkan. Jadi kita tengok ini dari segi positif ya. Ini memudahkan, nombor satu, kita mencegah penularan. Nombor dua, kita sendiri kebajikan kita dijaga, dapat dipantau dan catered for by pihak berkuasa. Jadi tak perlulah kita risau. Kita sendiri memberikan satu rakyat di sana jangan rasa risau disebabkan ada kebajikan mereka akan dijaga. Betul tu. Dan dalam masa yang sama, penduduk Sungai Lui ini dalam artikel yang kita bawakan semalam akur dengan keputusan kerajaan dan rata-rata penduduk di Sungai Lui akur akan keputusan kerajaan untuk melaksanakan PKPD bermula 12.30 malam Isnin. Selain melihat ia satu langkah yang baik demi kesihatan penduduk setempat, mereka juga mahu rantaian COVID-19 itu diputuskan dengan segera. Dan salah seorang daripadanya ialah Farizuan Abdul Hamid, 25 tahun, berkata tidak wujud suasana panik di kawasan Batu 23 Sungai Lui di mana dia berada di ketika ini. Dan kalau tidak ada kenderaan lalu, katanya sekarang memang tak ada dan panik itu tak ada sebab PKPD dah bermula lebih awal. Persekitaran kampung ini tak ada panik dan masih terkawal lagi. Itu kata salah seorang daripada penduduk kampung Sungai Lui. Ya, agak penting kita lihat, kita highlightkan juga bagaimana perintah PKPD ini dilaksanakan. Katanya menurut Farizuan ini, kami dalam pukul 4 petang lebih tadi sudah pun diberitahu berkenaan PKPD. Dan kalau tengok sikit ada kekurangan dari segi pergerakan orang kampung. Jadi ia sudah pun dilaksanakan pada pukul 4 petang, namun kemudian saja baru diumumkan. Dan ini kita lihat satu langkah yang sedikit berbeza, pendekatan yang berbeza. Manakala sebelum ini kita lihat pengumuman dahulu dibuat dan kemudian baru perintah dilaksanakan. Seperti kita lihat bagaimana tidak dibenarkan balik kampung, perlukan surat daripada pihak polis. Ini satu langkah yang berbeza dan kita lihat satu pengembangan yang positif mungkin untuk mengurangkan sentimen panik itu dalam kalangan rakyat kampung itu sendiri. Mereka sudah pun diberikan masa untuk bersedia, mungkin beli barang keperluan dan sebagainya, dan saya yakin juga banyak bantuan, contohnya makanan dan barang keperluan itu disalurkan kepada mereka. Jadi banyak lagi perkembangan COVID-19 ini kita nak bawakan di Malaysia, tapi kita perlu berhenti seketika, kembali selepas ini. Hai, bertemu lagi dalam Awani Pagi bersama saya Gigi dan juga Naila, dan kita bawakan perkembangan terkini COVID-19 yang mana proses nyah cemar seluruh negara akan bermula hari ini, dan kerajaan akan melaksanakan proses nyah cemar di seluruh negara bermula hari ini yang dikategorikan sebagai berisiko tinggi di kawasan yang dikategorikan berisiko tinggi dan juga secara rumah ke rumah, terutamanya di projek perumahan rakyat PPR. Dan itu kata Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob
Yaakob pada 28 Mac lalu yang kata ia akan diselaraskan oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT, dan kita juga ada melihat tweet yang dilakukan oleh Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT Zuraida yang turut berkongsi bagaimana proses nyah cemar itu yang dilakukan di Ampang Jaya. Kalau kita boleh tengok sedikit visual yang dilakukan ataupun dikongsikan oleh Zuraida. Ya. Itu antara caranya bagaimana nyah cemar itu dilakukan. Tapi saya tidak pasti bagaimana sebenarnya, tidak ada detail yang dikongsikan juga oleh Zuraida ketika ini. Ya, Cik Razak, kalau kita lihat juga selepas ini akan mungkin dilaksanakan di Sarawak juga. Proses nyah cemar ini ada kita lihat dilaksanakan di beberapa negara, namun keberkesanan itu kita tidak melihat dan kita tidak faham lagi bagaimana proses secara saintifik itu sendiri, bagaimana kuman itu boleh sebenarnya dibasmikan dan secara berleluasa di tempat-tempat awam. Bagaimana Cik Razak melihat pada proses ini? Nailah, kalau kita tengok proses nyah cemar ni, apa yang berlaku tu seolah-olah fogging pula. Saya ingat zaman kita denggi dulu. Jadi nombor satu kita nak tanyalah, apakah kimia yang digunakan, apakah racun yang digunakan. Kita lihat dari segi positif lah. Nombor satu, saya rasa tak pernah lagi apa yang berlaku sekarang adalah proses pembersihan. Jadi kita instill satu pemikiran dalam kepala otak mereka di luar sana lah supaya melakukan pembersihan supaya bersih. Senang saja apa yang berlaku sekarang. Kalau kita tengok dari segi pencegahan, kuman ni mana-mana ada, virus mana-mana ada. Tetapi yang sekarang menjadi yang menghantui kita adalah coronavirus. Kalau kita tengok di bawah UV light, kalau kita tengok tangan kita sendirilah. Pada musim-musim biasa, kalau kita keluar di tandas, kalau kita tidak mencuci tangan kita dengan betul, kalau kita bubuh UV light, kita akan tengok E. coli akan ada di tangan kita. E. coli ini akan menyebabkan disenteri dan sakit perut. Tetapi sekarang ni coronavirus itu yang perlu kita tangani. Jadi coronavirus ni mudah saja. Kita tahu boleh guna alkohol, boleh guna sabun. Yang perlu adalah cuci tangan 5 kali sehari ataupun sebelum kita makan, bawa tangan ke mulut ataupun tangan itu kita kalau umat Islam lah berwuduk, itulah yang penting sekali ya. Bagaimana cubalah cari bagaimana supaya tangan itu tidak sampai ke muka kita. Jadi apa yang perlu adalah cara pembersihan itu basuh tangan paling kurang 5 kali sehari. Ya, Cik Razak, kalau kita tengok kan di Jepun, di Korea Selatan, mereka telah memulakan proses nyah kuman ini lebih awal daripada kita, yang mana tempat-tempat utama yang mereka fokuskan adalah di dalam pengangkutan awam, di dalam lapangan terbang. Bagaimana kita nak melihat tempat-tempat yang utama ini yang pastinya akan membawa lebih ramai orang di situ dalam keadaan PKP ini jalankan, perlu dinyah kumankan terutama sekali. Kalau kita nak tengok, kalau kita nak nyah kuman satu Malaysia ni memang satu impossibility lah. Tetapi apa yang berlaku sekarang adalah perkara kita tengok dari saya sangat optimistik lah disebabkan bila kita ada perkampungan ataupun kawasan-kawasan yang dikuarantinkan. Jadi mereka ini nombor satu, mereka yang sudah ada kuman itu wujud di satu kawasan itu, situlah boleh kita mengambil tindakan nyah kuman. Nyah kumannya cara yang telah disyorkan bagaimana kalau ada tangan ataupun ada, kalau supermarket troli lah, kita kena ambil kain, spray alkohol dan disapu. Jadi ini adalah cara yang very spesifiknya. Cara membuatnya bukanlah saya rasa kalau kita fogging macam fogging nyamuk denggi, nyamuk yang menyebabkan denggi. Tapi itu adalah langkah pertama. Bagi rakyat lah, kita perlu memberi sokongan supaya duduk rumah diam-diam, supaya kalau ada coronavirus yang siapa yang dah batuk, yang bersin, yang berlega-lega di mana-mana tempat lah, di tempat awam, dalam masa 3-4 hari ataupun seminggu akan mati begitu saja. Ya, dan kita juga melihat bukan saja di Petaling ataupun di
KL. Tapi kita juga lihat 7 kawasan zon merah di Sarawak juga dijangkakan akan berlaku proses nyakuman itu, di mana diumumkan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JBPN Sarawak menjalankan proses pembersihan kawasan yang telah dikenal pasti sebagai zon merah di negeri itu. Dan pembersihan tersebut turut melihatkan ataupun melibatkan proses menyakuman mengikut prosedur yang telah pun ditetapkan, dan ini menumpukan kepada beberapa lokasi yang telah pun dikenal pasti sebagai zon merah dan juga zon kuning. 69 zon merah dikenal pasti di Kuching, Samarahan, Betong, Sarike, Bintulu, Miri dan Limbang, manakala zon kuning ada melibatkan di Serian dan Sibu, Mukah, Matu, Lawas dan Simunjan. Jadi ini satu proses yang akan digerakkan di Sarawak juga kita akan lihat, dan kita juga nak melihat daripada satu lagi aspek di mana kalau kita lihat di negara jiran di Singapura, mereka sudah pun mengumumkan bazar Ramadan pada bulan puasa nanti telah pun dibatalkan dan tidak dibenarkan. Dan ini kita lihat kenyataan Menteri Besar Kelantan Datuk Ahmad Yaakob membayangkan kemungkinan tiada bazar Ramadan di negeri tersebut pada tahun ini. Kata beliau, bagaimanapun kerajaan negeri belum memutuskan lagi secara muktamad berhubung perkara itu akan menelitikannya berdasarkan keadaan semasa. Kerajaan negeri belum memuktamadkan perkara itu, dan kita berpendapat tiada bazar Ramadan akan diadakan. Itu pendapat mereka setakat ini. Dan Cik Razak juga ada menulis di astraoni.com mengenai aspek bulan puasa ini. Pasti ramai yang sedih yang melihat kepada tiada prospek bulan Ramadan. Mungkin solat tarawih di masjid itu pun tidak dapat dinikmati. Namun mungkin ada sedikit sudut positif kalau kita lihat bazar Ramadan ini setiap tahun memang membabitkan pembaziran yang sangat-sangat banyak. Betul tu Naila. Ya. Dan kalau kita tengok, kalau setiap kali bazar Ramadan diadakan, antara isu utama yang kita tekankan sebagai pihak media adalah pembaziran. Dan kalau kita boleh lihat, ini adalah arkib, visual arkib kita pada bazar-bazar Ramadan yang lepas. Cik Razak, macam mana lagi kalau kita nak tengok mengenai bazar Ramadan ini, kalau dibatalkan atau tidak ada, ia dilihat seolah-olah tiada lagi pesta bazir makanan. Gigi, kalau kita tengok bulan puasa ni, kita menyambut bulan bazar Ramadan ke kita menyambut bulan puasa. Jadi setiap tahunlah kita orang media lah banyak ingin memainkan peranan supaya pembaziran itu dielakkan. Agaknya inilah signal yang kita nanti-nantikan. Inilah the driving force yang semua orang akan hang back. Inilah caranya sebenarnya. Inilah satu signal bahawa apa yang kita lakukan sebelum ini adalah perkara yang tidak betul, tidak menepati piawaian untuk berpuasa. Jadi kita jangan tengok negatif ya. Dalam duka itu ada sukanya. Ini memberikan satu peluang kepada kita assess balik apa yang kita lakukan sebelum ni. Bagi mereka yang dah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 60 tahun hidup selama ini bulan puasa, apa yang mereka lakukan. Kalau kita tengok ramai yang memberikan sudah assess situasi 3 minggu lagi akan berpuasa, bagaimana caranya kita melakukan iftar, bagaimana kita nak melakukan solat tarawih, qiyamul lail. Jadi kalau kita tengok dari segi pemakanan kita lah, kita berbuka jam 7, jam 7.30, kemudian makan. Mereka yang pergi hadir solat tarawih, lepas tarawih makan lagi, kemudian terus tidur. Padahal kita tahu bahawa memerlukan masa 4 jam sebelum penghadaman sepenuhnya berlaku. Jadi cuba fikirkan caranya yang sudah recommended kali ini adalah kita buka di rumah bersama keluarga, solat isyak, kemudian tidur, kemudian bangun sepertiga malam, baru lakukan qiyamul lail dan juga solat tarawih terus kepada subuh. Bila subuh, lepas subuh tu bagi mereka sekarang ni tak perlu pergi kerja, jadi ada masa untuk berehat sebentar. Jadi bagaimana kita tengok dari segi fisiologi, biologi, pemakanan, kalau kita fikir balik perkara yang kita sudah lakukan sebelum ini tidak betul ya, tidak menepati piawaian bagaimana berpuasa. Padahal puasa itu adalah untuk kita berjimat cermat dan berdikit-dikit, bukannya berlebih-lebihan. Dalam masa yang sama kita mungkin dapat fokuskan lebih kepada ibadat dan melupakan sebentar tradisi kita seperti bazar Ramadan dan juga ziarah menziarahi mungkin pada raya tahun ini. Dan Naila, seterusnya ini antara perkara yang perlu kita fokuskan iaitu
dalam kita menangani wabak COVID-19 ada juga antara mereka yang tidak bernasib baik, antaranya bukan saja manusia tetapi ini adalah kempen haiwan mengangkat bantu dana berterusan untuk zoo negara. Kita jangan lupakan haiwan-haiwan kita yang berada di zoo negara yang mana apabila bermulanya Perintah Kawalan Pergerakan PKP ini yang bermula pada 18 Mac lalu, keadaan pengusaha peniaga bukan saja peniaga tetapi organisasi yang turut menerima tempias ialah zoo negara di mana sebahagian daripada pendapatannya datang daripada hasil jualan tiket. Dan sejak PKP ini dilaksanakan, zoo negara menerusi laman sosialnya giat mempromosikan kempen haiwan angkat atau adoption sebagai salah satu usaha untuk memastikan bekalan makanan, perubatan dan pengurusan haiwan ini akan berterusan. Ya, mungkin kita tidak melihat sangat kepada aspek kebajikan haiwan ini dalam kita mendebani pandemik COVID-19. Mestinya tumpuan kita berada pada manusia kita sendiri. Banyak golongan yang terjejas, golongan B40, terutamanya mereka juga perusahaan kecil dan sederhana dari sudut ekonomi. Tetapi mungkin kita terlepas pandang pula kepada kebajikan haiwan itu sendiri. Dan kita boleh lihat di astraoni.com, kalau anda minat boleh salurkan bantuan itu kepada kempen haiwan angkat bantu dana untuk berterusan di zoo negara. Dan kita boleh mungkin salurkan bantuan sedikit, dan kita juga boleh pergi ke laman web kitajaga.us yang mana anda boleh melihat senarai bantuan-bantuan dana yang anda boleh salurkan kepada pertubuhan kebajikan yang anda sendiri nak. Ada banyak senarainya di situ, dan juga boleh tumpukan perhatian bukan saja kepada golongan B40 tetapi golongan pelarian, banyak aspek golongan yang terjejas daripada pandemik COVID-19 ini. Dan kita harap di astraoni.com dan di Awani Pagi juga kita menitik beratkan kepada kebajikan mereka ini, dan banyak lagi perkembangannya yang kita bawakan di buletin-buletin Awani seterusnya. Saya kira itu saja perkongsian kami di Awani Pagi. Dan saya ingin tambah sedikit, sekiranya anda ingin membuat maksudnya ingin adopt ataupun mengambil sebagai haiwan angkat, ini anda boleh pergi ke www.zoonegara.malaysia.my/adopt. Dan itu anda boleh dapat semua informasi berkenaan dengan bagaimana anda boleh menyumbang kepada tabung kecemasan zoo negara. Dan dengan itu, sekian saja Awani Pagi. Saya Jiji Ahmad. Dan saya Nalauda. Terima kasih menonton. Jumpa lagi.